Selamat datang saudara-saudari. Kita bersambung dalam anugerah penyembuhan. Ya, contoh-contoh dalam Alkitab. Ya. Di sini hari ini kita mau mengulaskan bahawa tujuan penyembuhan daripada Roh Kudus ini akan menarik orang kepada berita baik. Ya. Kerana anugerah penyembuhan ini membuat seseorang itu sembuh. Betapa gembiranya orang yang menderita itu sembuh. Ya. Ya. So dalam Matius babak 4 ayat 23 sampai 25 berkata, ya. Matius babak 4 ayat 23, Yesus mengajar berkhotbah dan menyembuhkan orang. Ya. Yesus menjelajah seluruh negeri Galilea. Dia mengajar di rumah ibadat dan mengkabarkan berita baik bahawa tidak lama lagi Allah akan memerintah. Dia menyembuhkan banyak orang sakit yang menderita berbagai-bagai penyakit. Berita tentang Yesus tersebar di seluruh negeri di Syria, sehingga mereka yang menderita berbagai-bagai penyakit dan kesusahan dibawa ke hadapan Yesus Kristus. Lalu Yesus menyembuhkan semua orang yang dirasuk oleh roh jahat, yang sakit gila babi dan yang lumpuh. Mereka semua disembuhkan oleh Yesus. Mereka yang ada datanglah, mereka disembuhkan. Ya. Orang yang mengikut Yesus banyak sekali. Mereka dari Galilea, dari 10 kota, dari Yerusalem, dari Yudea dan dari negeri di seberang Yordan. Ya. Ramai orang yang tertarik kepada penyembuhan ini kerana orang sakit menderita. Bila mereka sudah sembuh, mereka mesti puji Tuhan. Ya. Kerana berita baik itulah baik. Berita ini baik. Ya. Ya. Okey. Yang kelima adalah untuk memuliakan Tuhan. Tujuan penyembuhan ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Ya. Dalam Markus babak 2 ayat 12 berkata, di hadapan mereka semua orang lumpuh itu bangkit. Bukan satu orang, semua orang yang lumpuh itu bangkit, mengangkat tikannya dan segera keluar. Semua orang di situ tercanggang-canggang lalu memuji Allah. Mereka berkata, belum pernah kami melihat perkara seperti ini. Haleluya. Ya, kerana Tuhan adalah Tuhan yang nak menyembuhkan kita. Dia mau melepas kita dari belenggu syaitan. Dia mau kita memuji dia. Ya. Dalam Lukas babak 13. Ini contoh-contoh ya dalam Alkitab. Ayat 13 berkata, Yesus meletakkan tangannya pada wanita itu, dan pada saat itu juga wanita itu berdiri tegak lalu memuji Allah. Ya, bila kita sudah sembuh, kita mesti puji Allah. Ya, terima kasih Allah. Sebelum kita sembuh juga kita mesti puji Allah. Ya. Ya. Dalam Lukas babak 18 ayat 43 dia berkata, seketika itu juga dia dapat melihat, lalu dia mengikut Yesus sambil memuliakan Allah. Apabila orang ramai nampak hal itu, mereka juga memuji Allah. Kerana Allah mengutus dan memilih Yesus datang supaya orang boleh disembuhkan, dan ini berlaku. Ya, dalam Lukas babak 18 ayat 43. Ya.
Seketika itu juga dia dapat melihat lalu mengikut Yesus sambil memuji Allah, ya, memuji Allah Bapa. Apabila ramai orang nampak hal itu, mereka juga memuji Allah Bapa. Ya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya, dalam Yohanes babak 9 ayat 2 dan 3. Yohanes babak 9. Semasa Yesus berjalan, dia melihat seorang buta sejak lahir. Pengikut-pengikut Yesus bertanya kepada Yesus, "Guru, siapakah yang berdosa sehingga orang ini dilahirkan buta? Dia berdosa atau ibu bapaknya berdosa?" Yesus menjawab, "Orang ini buta bukan kerana dosanya sendiri ataupun dosa ibu bapaknya, tetapi supaya kuasa Allah boleh dinyatakan dalam hidupnya." Ya, orang ini dilahirkan supaya Yesus boleh menyembuhkannya, supaya orang boleh tengok dan memuliakan Tuhan walaupun orang ini buta. Ya, dalam hidupnya orang mengatakan, "Ayo, dia sengsara tak boleh lihat." Tetapi apa Yesus berkata? Orang ini buta kerana bukan dosanya sendiri atau dosa ibu bapanya, tetapi supaya kuasa Allah boleh dinyatakan di dalam hidupnya. Kuasa Allah boleh dipampahkan dalam hidup kita. Ya, walaupun kita sengsara ataupun kita dalam kegembiraan. Ya, kita mau kuasa Allah dinyatakan di dalam hidup kita. Ya, ini adalah tujuan-tujuan mengapa anugerah penyembuhan ini berlaku kepada hamba-hamba Tuhan. Ya, Tuhan memberi anugerah ini kepada orang supaya mereka boleh menyembuhkan orang mengikut cara-cara Tuhan. Tuhan mau sembuhkan sesiapa, dia boleh sembuhkan sesiapa melalui orang-orang ini yang dapat anugerah penyembuhan. Sekian, terima kasih. Shalom.